Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik makcik, Tommy Thomas, bekas Peguam Negara Malaysia di era pemerintahan kerajaan DAP Pakatan Harapan, telah membuat satu pendedahan politik yang sangat-sangat kontroversi, yang sangat-sangat meletup dan sangat-sangat panas. Menurut beliau, yang di-Pertuan Agong mahu melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim pada krisis politik 24 Februari 2020 yang lalu. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas yang mengetahui 1001 rahsia tentang wayang krisis politik 24 Februari 2020 lalu. Saya akan memperdebatkan dan membahaskan pendedahan yang sangat-sangat high profile oleh Tommy Thomas dalam memoir bukunya yang bertajuk My Story, Justice in the Wilderness. Perkara pertama, pakcik makcik, untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, pendedahan oleh Tommy Thomas ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Saya ulang dan saya tegaskan, pakcik makcik. Pendedahan politik oleh seorang bekas peguam negara yang terus bermain wayang politiking dalam sistem politik negara Malaysia ini, pendedahan Tommy Thomas itu sebenarnya mempunyai 1001 masalah dan boleh dipertikaikan kebenaran serta kesahihannya. Saya sebagai antara watak utama dalam percaturan kuasa politik Malaysia dekad baru ini, ingin menyatakan bahawa pendedahan Tommy Thomas ini ada agenda udang di sebalik batu. Maka saya akan memperincikan dan memperdebatkan setiap masalah pendedahan Tommy Thomas ini dan ada kebenaran yang dia tidak mahu dedahkan. Apakah benar Agong pernah mencadangkan Dr. Wan Azizah jadi Perdana Menteri interim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak setuju? Ini adalah satu premis politik yang salah, songsang, bias dan wajib untuk dipertikaikan kebenarannya, pakcik makcik. Sangat-sangat lawak dan sangat-sangat melucukan ya. Tommy Thomas yang mempunyai kepakaran undang-undang, yang seringkali klaim dirinya sebagai the expert of the supremacy of federal constitution dalam sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan Malaysia, menyatakan bahawa Agong pernah mencadangkan Wan Azizah jadi Perdana Menteri, tapi tu Dr. Mahathir tidak setuju. Dalam undang-undang dan perlembagaan negara, kuasa untuk melantik Perdana Menteri interim itu adalah kuasa yang di-Pertuan Agong, bukan kuasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya ulang dan saya perbetulkan kenyataan dan pendedahan politik Tommy Thomas ini. Agong pernah cadangkan Dr. Wan Azizah jadi Perdana Menteri interim, tapi tu Dr. Mahathir tidak setuju. Dalam kes ini, yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur dalam krisis politik 24 Februari 2020 sehingga 28 Februari 2020 ialah
Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Sultan Pahang. Maka tidak logik di akal dan tidak menepati prinsip rule of law jika Tommy Thomas cuba mereka-reka cerita palsu politik. Agung pernah mencadangkan Dr. Wan Azizah jadi Perdana Menteri interim, tapi Tun Dr. Mahathir tidak setuju. Tommy Thomas yang amat saya hormati, apakah kau cuba menyampaikan satu mesej kepada rakyat Malaysia, Tun Dr. Mahathir lebih powerful daripada yang di-Pertuan Agong di negara ini? Apakah ini satu kenyataan politik yang cuba untuk menyampaikan mesej tersirat bahawa kamu sedang merendah-rendahkan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam isu pelantikan Perdana Menteri interim di negara Malaysia? Atau kamu tidak tahu wayang dan gimmick politik, krisis politik 24 Februari 2020 sehingga 28 Februari 2020 yang membawa kejatuhan Tun Dr. Mahathir dan DAP Pakatan Harapan ini, kamu tersalah tafsir. Kamu ada terlepas pandang details plot percaturan kuasa politik ini, Tommy Thomas. Saya kira jika benar yang di-Pertuan Agong mahu melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim, dah lama yang di-Pertuan Agong buat perkara ni, Pak Cik Mak Cik. Tun Dr. Mahathir tidak ada kuasa untuk menghalang yang di-Pertuan Agong untuk melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. So, apa yang saya ingin sampaikan? Hakikat dan realiti sebenarnya, Pak Cik Mak Cik, yang tidak diketahui oleh Tommy Thomas, yang di-Pertuan Agong sememangnya tidak mahu melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Sebab itu Dr. Wan Azizah tidak dapat jawatan itu pada 26 Februari 2020 yang lalu. Saya ulang. Yang di-Pertuan Agong sememangnya tidak mahu melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Sebab itu jawatan tersebut tetap diberikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengikut undang-undang dan perlembagaan, sememangnya yang di-Pertuan Agong boleh memilih siapa sahaja Perdana Menteri interim yang beliau mahukan, tanpa perlu ditekan, tanpa perlu didesak, tanpa perlu menerima cadangan daripada sesiapa, Tommy Thomas. Maka akhirnya yang di-Pertuan Agong memilih Tun Dr. Mahathir Mohamad, bukan Dr. Wan Azizah. Kenapa bukan Dr. Wan Azizah? Kerana Dr. Wan Azizah bukan bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Wan Azizah hanyalah bekas timbalan Perdana Menteri. Bekas timbalan Perdana Menteri sememangnya tidak boleh menjadi Perdana Menteri interim. Tommy Thomas. Oh, Tommy Thomas. Budi bicara dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dalam krisis politik ini sememangnya yang di-Pertuan Agong mengikut undang-undang dan perlembagaan Malaysia. Memang wajib pun yang di-Pertuan Agong melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim. Akan tetapi jawatan ini sebenarnya tidak penting, ya. Iyalah, Tommy Thomas sengaja nak kasih panas politik Malaysia supaya buku memoir beliau laku keras macam pisang goreng. Saya ulang. Mengikut undang-undang dan perlembagaan dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan, jawatan Perdana Menteri interim
dalam Malaysia tidak ada kuasa dan tidak penting pun. Maka tidak ada perkara yang signifikan, tidak ada perkara yang relevan untuk Tommy Thomas mengulas semula kononnya yang di-Pertuan Agong mahu melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Sedangkan perkara ini tidak pernah didedahkan oleh Istana Negara Kuala Lumpur, Pak Cik Mak Cik. Pertama. Kedua, rakyat Malaysia akan mempersoalkan, so what? Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Tommy Thomas dalam isu ini? Past is past. Perkara yang sudah berlalu, berlalu sajalah, Tommy Thomas. Apakah Tommy Thomas cuba untuk menggambarkan Tun Dr. Mahathir Mohamad membuli yang di-Pertuan Agong, sedangkan yang di-Pertuan Agong tidak semudah itu boleh dibuli dan dipijak kepalanya oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad? Jika yang di-Pertuan Agong tidak mahu melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim, yang di-Pertuan Agong boleh melakukan perkara itu. Kerana yang very powerful dalam perlantikan Perdana Menteri ini adalah yang di-Pertuan Agong, bukan Tun Dr. Mahathir. Maka sekalipun Tun Dr. Mahathir menentang perlantikan Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim, ia adalah sangat-sangat wajar di sisi undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Tommy Thomas. Saya ulang. Sememangnya wajar seorang bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia menentang perlantikan Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim ketika krisis politik 24 Februari 2020 sehingga 28 Februari 2020. Sebab itu yang di-Pertuan Agong perlu mendengar nasihat tersebut. Jika yang di-Pertuan Agong melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim, itu akan menjadi satu krisis perlembagaan baharu lagi kepada institusi yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu, Tommy Thomas. Oh, Tommy Thomas. Maka adalah wajar yang di-Pertuan Agong tidak melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim, dan adalah sangat wajar Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri interim dan dilantik oleh yang di-Pertuan Agong bermula 26 Februari 2020 sehingga 28 Februari 2020. Tidak ada masalah dalam isu ini sebenarnya, Tommy Thomas. Saya juga ada masalah besar apabila Tommy Thomas mendedahkan yang di-Pertuan Agong mencadangkan nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Ini juga ayat yang sangat-sangat problematik, Pak Cik Mak Cik. Yang di-Pertuan Agong mencadangkan nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim kepada Tun Dr. Mahathir. Weh, Tommy Thomas, kau ni mengencing ke membirak kepala rakyat Malaysia lagi ni? Yang di-Pertuan Agong mencadangkan nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Oh, pelik-pelik. Mengikut undang-undang dan perlembagaan, yang di-Pertuan Agong ni dia tak perlu mencadangkan depan Tun Dr. Mahathir. Sebab Tun Dr. Mahathir tu hanyalah ahli politik. Tun
Tun Dr. Mahathir itu hanyalah bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Sangat rendah dan sangat hina ya kuasa institusi yang di-Pertuan Agong ni. Yang di-Pertuan Agong mencadangkan nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Cuba makcik-pakcik fikir, pakai otak dekat kepala kita ni, akal kita ni. Betulkah yang di-Pertuan Agong mencadangkan nama Dr. Wan Azizah kepada Tun Dr. Mahathir untuk dilantik sebagai Perdana Menteri interim? Tu Dr. Mahathir tidak ada kapasiti, tidak ada autoriti, tidak ada kuasa dalam sistem raja berperlembagaan, dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia untuk melantik mahupun menerima cadangan daripada Yang di-Pertuan Agong tentang nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Tak faham, Tommy Thomas? Saya ulang. Agong tak perlu buang masa mencadangkan nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim di hadapan Tun Dr. Mahathir. Kerana kedudukan Agong lebih tinggi daripada Tun Dr. Mahathir. Kuasa Agong jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar daripada kuasa Tun Dr. Mahathir yang sudah tidak ada kuasa itu. Apakah Tommy Thomas sedang memfitnah institusi yang di-Pertuan Agong, memperkotak-katikkan institusi yang di-Pertuan Agong? Apakah kau sedang merendah-rendahkan institusi yang di-Pertuan Agong, Tommy Thomas? Oh, Tommy Thomas. Agong tak perlu rujuk dengan Tun Dr. Mahathir. Agong tak perlu rujuk dengan kau, Tommy Thomas. Tak perlu rujuk dengan Dr. Wan Azizah pun. Agong boleh buat keputusan sendiri. Maka Agong memilih Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim. Agong tidak mahu memilih Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Itu adalah fakta, itu adalah kebenaran. Tak faham? Okey, saya ulang. Berdasarkan rekod fakta keputusan yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur, adalah tidak benar ya pendedahan Tommy Thomas ni, pakcik-makcik. Yang di-Pertuan Agong tetap mahu melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim. Dan yang di-Pertuan Agong tidak melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim ketika krisis politik Februari 2020 yang lalu. Jelas kan? Sangat jelas. Tapi cerita ni dikasih pusing-pusing, putar macam roda impian oleh Tommy Thomas. Barang yang tak ada masalah, dia sengaja cipta masalah. Sekalipun perkara ini benar ya, ia adalah sangat-sangat tidak logik. Yang di-Pertuan Agong menasihatkan Tun Dr. Mahathir. Hei, sejak bila yang di-Pertuan Agong perlu menasihatkan Tun Dr. Mahathir ni untuk lantik Perdana Menteri interim, sedangkan Agong boleh melantik suka hati beliau untuk memilih mana-mana ahli parlimen sebagai Perdana Menteri interim? Ini rule of law dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia, Tommy Thomas. Ya Allah ya Tuhanku, saya kira ya Tommy Thomas ni antara peguam negara yang paling buruk, yang paling teruk dalam sejarah politik dunia, pakcik-makcik. Inilah satu-satunya peguam negara yang ikut berpolitik 24 jam. Sepatutnya bekas peguam negara macam begini perlu dilihat bebas oleh rakyat Malaysia. Perlu dilihat sebagai satu aktor yang neutral dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Tapi dia ni kan menyibuk macam mami jarum, pakcik-makcik. Tommy Thomas ni, astagfirullahalazim. Sudahlah, dia ni banyak hutang dengan saya. Saya mahu cerita kisah benar. Tommy Thomas nak buat pendedahan politik palsu, saya nak buat pendedahan politik yang benar. Cuba pakcik-makcik bayangkan ya. Jabatan Peguam Negara Malaysia dan Jabatan Pendakwaan di Malaysia dipegang oleh Tommy Thomas ketika era pemerintahan DAP Pakatan Harapan. Cuba pakcik-makcik bayangkan, saya dan keluarga saya tidak ada kes jenayah dalam negara ini,
Tetapi Tommy Thomas bersama Jabatan Peguam Negara membuat pendakwaan jenayah bermotifkan politik di era kerajaan DAP dan Pakatan Harapan ke atas saya dan keluarga saya dalam Mahkamah Malaysia. Kes itu dibuka di Mahkamah Magistrate Kajang Selangor dan Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Akhirnya Tommy Thomas, DAP Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah, Lim Kit Sian, Lim Guan Eng, Mat Sabu, Syafiee Abdal kalah dengan saya, dengan keluarga saya, dengan peguam saya dalam semua kes perbicaraan mahkamah yang dibuka secara politik oleh Tommy Thomas. Siapa arahkan Tommy Thomas untuk buka kes mahkamah? Rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah ini bernama Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya. Tommy Thomas ada jawapannya. Jangan ingat saya tidak tahu. Ini masalah Tommy Thomas sebagai bekas peguam negara yang paling teruk dalam sejarah politik Malaysia dan sejarah perundangan negara Malaysia. Pak Cik Makcik tahu tak? Kes mahkamah bermotifkan politik yang dibuka oleh Tommy Thomas oleh Jabatan Peguam Negara Malaysia, oleh kerajaan Malaysia di era pemerintahan DAP Pakatan Harapan ketika itu, kena marah oleh Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Hakim yang membuat keputusan memberi kemenangan mutlak, kemenangan besar kepada saya dan keluarga saya. Hakim sendiri menyatakan, kes itu tidak ada bukti, tidak ada fakta kes, tidak ada saksi. Jangan dibuka lagi di Mahkamah Rayuan, di Mahkamah Persekutuan. Tommy Thomas patut malu bersama kerajaan DAP Pakatan Harapan, bersama Tun M, bersama Anwar Ibrahim, bersama Dr. Wan Azizah, bersama Mat Sabu, bersama Syafiee Abdal. Kamu telah dikritik dengan sangat-sangat keras oleh semua hakim dalam kes mahkamah saya dan keluarga saya, Tommy Thomas. Macam mana kes politik berprofil tinggi melibatkan Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya boleh dibuka ikut suka hati nafsu Tommy Thomas, peguam negara, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Pendakwa Raya dan Kerajaan DAP Pakatan Harapan, yang mana setelah mereka kalah 20 Februari 2020 di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor, kerajaan DAP Pakatan Harapan tumbang dan hancur. Tun Dr. Mahathir tumbang. Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kenapa perkara ini tidak mahu didedahkan dalam memoir buku kamu, Tommy Thomas? Oh, Tommy Thomas, penipu? Kau berlagak macam pandai undang-undang, pandai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kau berlagak macam semua wayang politik dan gimmick politik percaturan kuasa Malaysia ini kau tahu, sedangkan saya yang lebih tahu. By details, saya tahu semua secret information dalam percaturan kuasa politik Malaysia semasa krisis Februari 2020 lalu. You are not deserve to talking about krisis politik Februari 2020. You are not the right person to speak about it. Maka saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya. Memoir buku Tommy Thomas ini, yang saya kira dia bukan saja berniat jahat kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi dia berniat jahat kepada yang di Pertuan Agong. Oh, Tommy Thomas, for your information ya, Dr. Wan Azizah tidak boleh dan tidak layak menjadi Perdana Menteri interim di bawah kuasa pelantikan yang di Pertuan Agong, mengikut prinsip rule of law, mengikut the supremacy of federal constitution. Dr. Wan Azizah is only
Deputy Prime Minister in Putrajaya before this. For your information, yang di Pertuan Agong tidak perlu menasihatkan Tun Dr. Mahathir untuk melantik Perdana Menteri interim itu siapa. Ini adalah teori politik yang salah dari sisi undang-undang dan perlembagaan tau. Tommy Thomas, kamu boleh ditangkap dan dipenjarakan. Mana bukti dia? Agung menasihatkan Tun Dr. Mahathir untuk melantik Perdana Menteri interim. Tidak ada kan? No evidence, no alibi, tidak ada saksi. You ni mahu ditangkap, mahu dipenjarakan kah oleh yang di Pertuan Agong atau mahu lenyap sekelip mata, Tommy Thomas? Saya mengecam kau cuba merendah-rendahkan institusi yang di Pertuan Agong dalam negara Malaysia. Walaupun saya tidak setuju dengan dasar dan polisi Tun Dr. Mahathir, walaupun saya juga pernah berperan besar dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kau cuba menyalahkan Tun Dr. Mahathir dalam krisis politik Februari 2020 seolah-olah Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah, DAP Pakatan Harapan yang menipu manifesto PRU 14 lalu tidak bersalah. It is unfair, bias ya kau punya memoir buku ni. Kalau kau nak kritik Tun Dr. Mahathir, jangan lupa kritik Anwar Ibrahim, kritik Dr. Wan Azizah, Lim Guan Eng, DAP dan Pakatan Harapan. Kau juga boleh kritik diri kau. Kenapa kau tutup kes jenayah rasuah yang ada bukti melibatkan Lim Guan Eng, Syafiee Apdal? Cuba jawab, saya ni yang tidak ada melakukan jenayah bersama keluarga saya. Kau buka pula kes saya, kau bicarakan dalam mahkamah, Tommy Thomas. Kenapa pula Lim Guan Eng, penjenayah, penyamun, perasuah, seperti sama kes dengan Syafiee Apdal itu, berbilion-bilion ringgit kes jenayah rasuah, kau tutup selepas kau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Peguam Negara Malaysia di era kerajaan DAP Pakatan Harapan. Ini kau punya rekod buruk sebagai bekas Peguam Negara paling buruk untuk generasi kami. Tidak ada maaf untuk kau lah, Tommy Thomas. Koruptor penyangak. Kau bantu untuk kes mereka ditutup melibatkan Lim Guan Eng dan Syafiee Apdal. Siapa arahkan kau dan siapa bayar kau untuk tutup kes Lim Guan Eng dan Syafiee Apdal itu di era pemerintahan DAP dan Pakatan Harapan? Anwar Ibrahim yang arahkan? Jawab, jangan tak jawab. Saya setuju Tun Dr. Mahathir bermain watak yang sangat penting dalam krisis politik Februari 2020. Tapi Tun Dr. Mahathir juga terkorban bersama Anwar Ibrahim, bersama DAP dan Pakatan Harapan bersama kau. Kau tahu tak apa masalah benda ni? Masalah benda ni adalah Anwar Ibrahim dan DAP, Tommy Thomas. Kau punya bos tu, Anwar Ibrahim dan DAP, kau punya bos besar. Kau sepatutnya tahu secret information dalam percaturan kuasa politik Malaysia. 6 dekad. Selama 60 tahun. Anwar Ibrahim sememangnya tidak akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Tidak akan dilantik oleh Raja-Raja Melayu sebagai Perdana Menteri. Paling penting, tangan-tangan kait politik di negara ini tidak mahu DAP Cina Komunis menjadi kerajaan di Putrajaya untuk memperkotak-katikkan hak keistimewaan Melayu dan Bumiputera, untuk menghapuskan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia, untuk menghapuskan institusi Yang di-Pertuan Agong, untuk menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu, untuk menghapuskan ketuanan Melayu dan Bumiputera,
untuk memansuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Why you didn't mention about this? You know about this. And you should mention in your book, Anwar Ibrahim, DAP, PKR dan Amanah mengugut Tun Dr. Mahathir, mengugut Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengugut Parti Bersatu. Bersatu boleh keluar daripada Pakatan Harapan, kerana Pakatan Harapan biasa sudah untuk menjadi pembangkang. So, masalah dalam skrip politik krisis Februari 2020 lalu itu, pokok pangkal masalah percaturan kuasa itu adalah Anwar Ibrahim, DAP, PKR dan Amanah. Siapa suruh kamu semua mengarahkan Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan? Lingkup semua. Habis jawatan Dr. Wan Azizah, semua menteri, timbalan menteri DAP, Pakatan Harapan, PKR, Amanah di Putrajaya. Game politik Malaysia ini ada 2 orang kingmaker. 3 orang. Yang di Pertuan Agong Tun Dr. Mahathir Mohamad, Zulkifli Syed Ahmad. Saya berjaya mengelirukan semua politikus dan parti politik dalam negara Malaysia, Tommy Thomas, termasuk kau. Sampai semua kes mahkamah yang kau buka ke atas saya tu, Tommy Thomas, DAP Pakatan Harapan menyebabkan kerajaan DAP dan Pakatan Harapan tumbang sekelip mata atas izin Allah di tangan Zulkifli Syed Ahmad. Kalau kau tidak buka kes mahkamah saya, DAP dan Pakatan Harapan tidak akan hancur, tidak akan huru-hara di tangannya di Pertuan Agong, di tangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tahu? Walaupun saya ni berperang besar dengan Tun Dr. Mahathir sejak tahun 2019, saya sangat-sangat bersetuju tindakan Tun Dr. Mahathir menghancurkan Pakatan Harapan daripada dalam. Saya juga sangat-sangat bersetuju tindakan Tun Dr. Mahathir tidak mahu mencalonkan nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim di hadapannya di Pertuan Agong. Saya juga sangat-sangat bersetuju tindakan Tun Dr. Mahathir tidak mencalonkan nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 di Putrajaya pada 24 Februari 2020 lalu. Hal ini kerana adalah satu kerja sia-sia. Tun Dr. Mahathir mencalonkan nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, tapi Tun Dr. Mahathir tahu yang di Pertuan Agong tidak akan terima. Tun Dr. Mahathir tahu jika dia mencalonkan nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim, yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tetap tidak mahu menerima nama perempuan itu. Maka ini adalah skrip politik yang kau terlepas pandang, yang kau tersalah tafsir. Ini salah siapa? Salah otak pisang goreng kau lah, Tommy Thomas. Dengan Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, DAP dan Pakatan Harapan. Mahu perangkap yang di Pertuan Agong, mahu perangkap tu Dr. Mahathir. Sekalinya, diri kau hilang pangkat dan jawatan sebagai Peguam Negara. Anwar Ibrahim hilang jawatan Perdana Menteri ke-8. Dr. Wan Azizah hilang jawatan Timbalan Perdana Menteri. DAP Pakatan Harapan lingkup di tangan yang di Pertuan Agong, di tangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, di tangan Zulkifli Syed Ahmad, di tangan rakyat Malaysia. Sebagai kesimpulan, kau kena jawab ni, Tommy Thomas, kau banyak hutang ni. Kenapa kau buka kes pendakwaan mahkamah bermotifkan politik ke atas Zulkifli Syed Ahmad dan keluarganya yang tidak ada rekod jenayah, sehingga saya menang dalam kes semua mahkamah yang kamu buka itu, Tommy Thomas? Daripada 26 Mac 2019 sehingga 10 Oktober 2019,
Sehingga saya dan keluarga saya menang dalam kes 20 Oktober 2020 yang lalu. Kau juga perlu jawab, kenapa kau tutup kes jenayah rasuah Lim Guan Eng dan Shafie Apdal? Jangan kau cakap tidak ada bukti. SPRM mempunyai 1001 bukti jenayah rasuah Lim Guan Eng dan Shafie Apdal itu. Tapi kau memang peguam negara yang paling dibenci oleh rakyat Malaysia, menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan kedudukan kau, menutup kes jenayah rasuah berprofil tinggi yang tidak akan dilupakan oleh rakyat Malaysia. Paling penting, kau perlu jawab, kenapa kau perlu fitnah yang di Pertuan Agong dalam kes pelantikan Perdana Menteri interim tu? Oi, jawab. Jangan tak jawab. Suka hati yang di Pertuan Agong lah. Dia nak lantik Dr. Wan Azizah kan, dia nak lantik Dr. Mahathir. Ia tak ada kaitan dengan kau, Tommy Thomas. Kau tu hanyalah bekas peguam negara. Secara tuntasnya, saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya. Memoir buku Tommy Thomas ini yang menyampaikan cerita-cerita politik palsu, fitnah yang sangat-sangat menjijikkan Pak Cik Makcik. You like it or not, Tommy Thomas, Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia kerana kehebatan percaturan kuasa politik yang di Pertuan Agong tu Dr. Mahathir Mohamad dan Zulkifli Syahman. You like it or not, DAP Pakatan Harapan Warisan dan APCO di Putrajaya hancur selepas tamatnya kes Mahkamah Zulkifli Syahman menang besar di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. You must accept the facts. Kebodohan, kesilapan, penipuan manifesto PRU 14 Anwar Ibrahim Lim Kit Siam Mat Sabu, DAP dan Pakatan Harapan di Putrajaya menyebabkan kehancuran DAP dan Pakatan Harapan sebagai kerajaan yang paling singkat dalam sejarah politik Malaysia. Hanya 22 bulan sahaja menjadi kerajaan adalah satu rekod paling buruk untuk legasi politik Anwar Ibrahim Lim Kit Siam Mat Sabu, DAP dan Pakatan Harapan. Ingatlah Tommy Thomas, kau boleh kutuk yang di Pertuan Agong, kau boleh kutuklah tu Dr. Mahathir tu, kau boleh kutuklah sesiapa dalam negara Malaysia ni, tetapi realitinya Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. DAP tidak akan lagi kembali berkuasa di Putrajaya, wahai Tommy Thomas. Checkmate and game over. Bekas peguam negara otak pisang goreng yang tidak tahu pasal percaturan kuasa politik Malaysia tapi mahu menyampaikan cerita-cerita politik fitnah dan palsu untuk memburuk-burukkan imej institusi yang di Pertuan Agong dalam negara Malaysia. Enough is enough lah, Tommy Thomas. Menipu rakyat Malaysia. Kau tipu pasal kes jenayah rasuah Lim Guan Eng Shafie Apdal. Kau tipu rakyat Malaysia pasal kes jenayah macam-macam. Kes Adib, kes LTTE. Banyak hutang kau ni dengan rakyat Malaysia, Tommy Thomas. Apapun legasi kau, Tommy Thomas, dalam Jabatan Peguam Negara adalah seperti tai busuk dalam mangkuk tandas kau. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.